Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi di Garasi bagi siaran malam ini. Hari Khamis 28 hari bulan. Selamat meraihkan malam Jumaat. Dan kita teringat pesan Allahyarham Syekh Jabir Ali bahawa tidak adalah apa yang lebih baik pada malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat melainkan kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu pesan Syekh Jabir Ali saudara, dalam meraihkan kedatangan malam Jumaat dan juga sepanjang Jumaat. Banyaklah berselawat. Kita malam ni akan naikkan, saya pertama nak ucap terima kasih kerana saya dah naikkan poster mengenai rekod baru bila kita berkolaborasi dengan pihak luar, dengan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia semalam, di mana pecah rekod log tu. Kalau kita tengok daripada jumlah log yang saudara buat 105 pada waktu siang dan 191 pada waktu malam tu, menjadikan 296 log, hampir 300 saya kira. Mungkin ada lagi log WhatsApp yang selepas tu, dan membantu mereka menjana RM18,190 semalam dalam sesi yang saya kira dalam 1 jam 50 minit je, kerana siang tu kita 1 jam suku dan 32 minit kita dah kira lognya. Semalam saya ambil purata dalam 1 jam saja kita berjaya menyelesaikan demand tuan-tuan untuk mendapatkan 3 jurnal buku yang dijual. Dan saya berterima kasih kerana ramai yang log Jalaluddin Rumi, penyair sufi yang terkenal. Selama ni kita hanya tahu bahawa tentang tarian berpusing yang menggunakan jubah labuh tu, kita terkenal itu saja sebagai tarian Rumi. Tapi semalam 33 orang berjaya membida buku edisi khas yang berharga RM600, tapi special semalam Institut Terjemahan Buku Malaysia menjadikannya 100 saja untuk penonton Garasi. Manakala bagi log koleksinya, iaitu 6 buku, dari harga pasaran RM3,600 semalam diturunkan pada harga RM700 dan RM800. Terima kasih pada anda yang log semalam dan menjadikan satu lagi kejayaan Garasi TV bersama dengan rakan kolaborasi. Walaupun penonton kita hanya 600 semalam, tetapi berdasarkan jumlah log 191 tu, saya mengambil kira 191 tu, saya mengambil kira bahawa hampir 200, hampir 20% daripada yang menonton semalam, mungkin lebih daripada 20% tu, yang memilih untuk membantu industri buku Malaysia dengan membeli buku daripada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Harap saudara juga dah menjadi follower Facebook mereka, kerana kita bantu mereka untuk streaming. Garasi juga membantu mereka untuk memulakan streaming dengan memindahkan keyakinan bagi peringkat yang pertama. Yang kedua adalah memindahkan teknologi, dan ketiga kemungkinan kita akan collab lebih kerap dengan mereka hinggalah mereka boleh bermandiri, tuan-tuan. Sebab harapan saya adalah secara puratanya mereka boleh membuat jualan 100,000 sebulan. Apabila mereka live streaming nanti, kita harap pada Februari mereka melalui sesi latihan, dan pada Mac FB TV ITBM dah pun stabil. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang masuk tadi petang. Saya belanja betul tu, clearance lantai saya panggil, banyak barang-barang tu saya dah clear. Mereka yang masuk petang tadi, saya dua lai jaket jeans RM100 je saya lepaskan. Dua lai seluar jeans RM70 saya lepaskan. Juga beberapa baju tu ada lebih kurang dalam 40 log petang tadi. Memang harga belanja sakan tu. Terima kasih pada mereka yang masuk dan meraihkan sesi bersama Garasi untuk jualan lantai tu. Dah tak ada dah jualan lantai. Malam ni kita akan mula dengan gundi baru yang saudara nampak mood sekarang ni, Hawaii ni. Saya naikkan gundi Hawaii. Kita ada dapat 500 lai Hawaii. Maksudnya jangan salah faham tuan-tuan, bukan semuanya made in Hawaii. Edisinya bercampur-campur, tapi desainnya kita panggil Hawaii. Betul, kena faham, jangan nanti ingat saya lepaskan Hawaii, kerana Hawaii kalau kain nenas harga pasaran dah 220 ke 250. Kalau Hawaii yang biasa-biasaan made in Hawaii pun dah boleh mencapai 150 ke 300 mengikut kualiti kain dan juga desainnya. Tapi kali ini kita kata baju Hawaii saja, iaitu kepantaian, pantai-pantaian tu. Kita akan naikkan malam ni dengan harga saya akan bagi tahu, tapi combo saya tak boleh jual per helai, akan lambat sebab ada 500 helai tu. Jadi saya akan lajukan saja. Cuma malam ni saya akan sentuh mengenai satu adalah
laporan daripada bahagian pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kita pergi situ dulu, saya ingat angka saudara dah tahu, angka COVID. Saya pergi ke bahagian yang paling penting bahawa dalam 5 negara yang dianggap sebagai pemain utama dalam kuasa ekonomi ASEAN, Malaysia yang paling tercorot dalam menerima FDI ataupun Foreign Direct Investment ataupun dipanggil pelaburan langsung luar negara. Yang tak pernah tu, ini benar-benar terpukul apabila kita kehilangan 68% pelaburan asing berbanding tahun pelaburan bagi suku yang sebelumnya. Ini perkara yang sangat serius kerana angkanya besar, tuan-tuan, dan pelaburan asing adalah sektor yang menyumbang kepada ekonomi Malaysia, terutama menyediakan peluang pekerjaan baru dan akhirnya menumbuhkan keluaran dalam negara kasar ataupun GDP ni, KDNK ni. Tapi kita kehilangan 68%. Ramai ini adalah analisa yang legit dan rigid, tuan-tuan, sebab dia dikeluarkan oleh bahagian pembangunan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Jadi angkanya tak boleh kita nak bias, kita kena terima je bahawa kita kehilangan 68% pelaburan asing berbanding negara seperti Thailand yang hanya kehilangan 50%, Singapura 37%, Thailand kehilangan 50%, Vietnam 10%. Yang paling rendah tu yang saya kata kenapa Vietnam mengukuh ketika negara-negara lain merudum, manakala Filipina kehilangan 29%. Jadi ini satu isyarat besar yang dihantar oleh pelabur-pelabur asing kepada Malaysia tentang ketidakmampuan kita bersaing dalam mendapatkan pelabur asing selain daripada kerana COVID-19, tetapi faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor sumber manusia seperti mana saya pernah bincangkan kepada saudara adalah faktor yang utama. Jadi ini laporan yang baru kita lihat. Jadi tahun ni kita kena tengok balik daya saing kita untuk menyokong pertumbuhan ekonomi pada kadar 5.5% hingga 7.5% yang digariskan dalam bajet 2021. Tanpa pelabur asing, tuan-tuan, berarti jutaan peluang pekerjaan akan mula menghilang daripada negara kita, terutama dalam sektor pembuatan, kerana pelabur-pelabur yang besar seperti Hyundai, Toyota, ini adalah pelabur-pelabur yang besar. Dan saudara pun tahu bahawa Sony juga sedang melangkah keluar daripada negara kita. Sony tidak lagi mengambil sebarang kontrak baru, iaitu hanya akan beroperasi hingga bulan September ini saja, September 2021, untuk menyelesaikan kontrak-kontrak tempahan. Dan kemudian Sony akan menutup sepenuhnya pelaburan di Malaysia, menjadikan saya melihat kembali bagaimana Matsushita, Panasonic keluar dan meninggalkan negara ni. Syarikat-syarikat kereta yang besar yang pada satu masa pernah menjadikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama, terutamanya Honda. Bagaimana Volkswagen yang pernah cuba untuk melabur negara kita tetapi tidak berminat dan meninggalkannya. Jadi kita melihat ini adalah perkembangan yang serius dan melihat bahawa cabaran terbesar yang kita alami adalah Vietnam, kerana Vietnam boleh menawarkan kualiti yang lebih baik dari segi dasar mesra pelabur asing, dari segi kualiti pekerjanya. Walaupun pada satu masa dulu, tuan-tuan, orang mengatakan kita kompeten kerana dua perkara. Pertama adalah kerana disiplin, dan yang kedua adalah penguasaan bahasa Inggeris yang tinggi di Malaysia ini pada tahun 80-an, 90-an. Tetapi akhirnya negara-negara yang menguasai pendidikan yang lebih rendah seperti Thailand dan juga Vietnam, penguasaan bahasa Inggeris yang lebih rendah daripada Malaysia berbanding literasi Inggeris ni. Tetapi akhirnya mereka berjaya membuktikan dasar mesra pelabur asing dan juga attitude ataupun keterampilan rakyat mereka untuk menjadi pekerja kepada pelabur asing itu jauh lebih baik. Kemudian kita pergi kepada angka COVID, kita kekal tinggi hari ini 4,000 lebih. Tapi kita bersyukur juga angka pulih juga mencapai 3,800, rasa saya tadi. 3,800 angka pulih. Kita ada 11 kematian baru menjadikan lebih 700 kematian dicatatkan keseluruhannya. Dan untuk pengetahuan saudara, plus dengan hari ini, untuk Januari saja kita mencatatkan 85,000 kes. Hingga semalam 81,000, tambah lagi 4,000. Untuk Januari saja daripada total 198,000 tu, untuk bulan Januari saja kita mencatat 85,000 kes baru. Berarti besok ada potensi yang tinggi kita akan melangkah angka 200,000. Tetapi bagaimanapun kalau kita bandingkan negara jiran, di mana Indonesia yang melangkah ke 1 juta, berarti Indonesia mempunyai kadar jangkitan 5 kali ganda lebih tinggi dari Malaysia. Walaupun populasinya hanya 8 kali ganda, dia mempunyai populasi 8 kali ganda daripada Malaysia, tetapi angka jangkitannya hanya 5 kali ganda. Berarti jangkitan di tempat kita lebih besar kalau diikut secara nisbah penduduk.
Tetapi kita bersyukur kerana Indonesia melangkaui dah telah menghampiri hampir 28,000 angka kematian. Kita masih lagi 700 lebih, bererti kita berada jauh ke belakang dari segi angka kematian, kerana satu adalah potensi perkhidmatan hospital kita yang jauh lebih baik berbanding daripada Indonesia. Dan saya jelaskan juga pada saudara tentang jadual baru ini agak buat kita rasa rumit sikit, kerana jadual baru dikeluarkan hari ini mengenai suntikan COVID-19 ni, walaupun kita telah menerima lebih 80%, iaitu 83% bekalan vaksin setelah kita menandatangani perjanjian dengan 3 syarikat besar, iaitu Pfizer, kemudian diikuti oleh syarikat Moderna AS, dan diikuti oleh vaksin AstraZeneca dan juga Oxford University tu. Kita mencapai angka yang baik, kita mencapai bekalan hampir 60%, dan kemarin dulu pada hari Senin kita telah menandatangani satu lagi perjanjian dengan dua farm pengeluar Sputnik 5 ini, dan sebuah lagi syarikat daripada China, iaitu Sinovac, yang mengeluarkan CoronaVac vaksin dia. Jadi mencapai 83% bekalan, cukup untuk menyuntik 27 juta orang rakyat Malaysia. Tapi jadualnya agak perlahan kerana mengikut angka pengkadaran yang munasabah, paling cepat kita akan habis suntikan adalah pada Disember, dan paling lewat kita Disember 2021, dan paling lewat adalah Disember 2022, adalah Mac 2022. Ini adalah kerana walaupun Kementerian Kesihatan telah menggariskan bahawa 600 premis suntikan telah pun dikenal pasti, iaitu di hospital, di klinik, di premis swasta, untuk membolehkan rakyat Malaysia mendapat suntikan. Dan kapasiti suntikan kita adalah 175,000 suntikan sehari, tetapi untuk mencapai total 27 juta rakyat Malaysia yang disuntik, jadualnya agak panjang daripada Mac pergi ke Mac 12 bulan. Ini saya rasa agak perlahan, tapi inilah jadual terkini yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi suntikan kali ini. Berarti walaupun kita telah mencapai perjanjian bekalan yang tinggi, tetapi proses untuk suntikan agak perlahan. Saya suka bertuah terang je, kerana kita menisciakan darurat dengan menggantungkan Parlimen hanya pada 1 Ogos ya. Berarti kalau kita ukur pada 1 Ogos daripada tarikh Mac tu, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, ada 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan daripada 12 bulan, berarti kita hanya akan dapat menyuntik sekitar 13.5 juta je rakyat Malaysia sebelum darurat tamat tarikhnya. Apa yang kita bimbang adalah isu darurat ni akan menyeret lagi keadaan ketidakstabilan politik. Sekiranya Yang di-Pertuan Agong harus menambah tempoh darurat, kerana kita tak mungkin pilihan raya pada 2 bulan Ogos. Sekiranya hanya 13.5 juta rakyat Malaysia disuntik, kita tak mungkin boleh mengadakan pilihan raya, kerana ini akan meletakkan jumlah mereka yang keluar mengundi pada bahaya jangkitan. Akan menjadi sekali lagi negara kita akan mengalami pula apa dipanggil kluster ataupun gelombang PRN15 ni. Jadi apa yang akan kita alami adalah ketegangan politik sekali lagi, sekiranya vaksin lambat disuntik, dan kemudian kedua-dua pihak antara kerajaan dan pembangkang bertelagah sama ada darurat boleh diteruskan ataupun tidak. Kerana dengan saudara tahu tadi saya dah menyebut bahawa kita telah kehilangan 68, kita mengalami kemuncupan 68% pelabur asing tu. Keadaan akan terus menguncup kerana pelabur juga akan melihat stability politik. Kerana bagi pelabur asing sekarang, mereka melihat bahawa Malaysia mempunyai dua benda yang harus diselesaikan. Berarti satu, sekiranya Malaysia menyelesaikan COVID-19, frasa ekonomi Malaysia akan masuk kepada kadar risiko yang lebih tinggi, iaitu diadakan pilihan raya. Berarti ini antara sebab yang saya nampak bahawa kenapa kita punya FDI ataupun pelaburan tunai asing ni merudum hingga 68%, kerana pelabur memikirkan dua risiko. Walaupun COVID-19 selesai dan dipulihkan di Malaysia, Malaysia masih lagi melalui satu lagi keputusan pilihan raya yang mereka akan merasa bahawa apakah ini tempoh yang selamat untuk membuat pelaburan. Kerana saudara tahu, setiap kali bertukar kerajaan, polisi kita terhadap pelabur asing berubah. Kita ada polisi menaikkan pelabur daripada China, tetapi kemudian datang kita tidak mesra pelabur daripada China. Dan sekarang kita membatalkan banyak projek-projek yang kita jalankan dengan pihak luar yang membabitkan pelabur asing, iaitu pelaburan kebanyakan pelaburan daripada China dan Singapura sendiri. Jadi ini menjadikan satu pengajaran kepada pelabur-pelabur yang ingin datang dan menyertai pelaburan infrastruktur yang besar, kerana mereka memikirkan setiap kali politik berubah, risiko terhadap perniagaan mereka juga berubah.
Itu saya rasa antara perkara yang besar yang menyumbang sebenarnya kepada 68% tu, selain daripada saya kata kadar upah buruh yang tidak kompeten. Kerana di Malaysia, dasar pekerjanya masih lagi memikirkan apakah benefit ataupun apakah faedah yang diperolehi dalam pekerjaan berbanding negara-negara miskin seperti Vietnam, Thailand dan Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai jalan keluar pada kemiskinan. Ini adalah dua perkara yang berbeza. Bagi mereka yang menonton dan anda pernah menjadi orang yang mewakili majikan dalam interview pun, saudara maklum bagaimana bila pada saudara menemu bual pekerja, perkara yang pertama mereka tanya adalah faedah walaupun belum lagi bekerja. Orang akan bertanya cutinya, orang akan bertanya kenaikan gajinya, orang bertanya claimnya, overtime-nya, apanya. Jadi terlampau banyak. Saya ada pengalaman daripada tahun 1999 saya dah jadi pengurus, dan saya pernah bagi tahu bahawa saya dah kira sepanjang saya bekerja di 4 tempat sebagai ketua yang mempunyai kedudukan untuk mengambil pekerja. Saya interview lebih 600 orang dan mengambil lebih 600 intake di 4 tempat berbeza ketika saya menjadi pengurus besar. Saya dapat lihat bahawa dia berbeza dengan lawatan saya ke Indonesia, lawatan saya ke Filipina dan lawatan saya ke Kemboja terutamanya, di mana saya melihat bagaimana daya saing orang-orang di sana bangun untuk mendapatkan pekerjaan adalah untuk keluar daripada kemiskinan, berbanding kita yang melihat pekerjaan adalah untuk melihat apakah faedah dan juga apakah benefit yang diperolehi daripada tawaran kerja yang diberikan. Jadi saya fikir apabila negara-negara lain menawarkan daya saing untuk melahirkan pekerja yang akan bertarung untuk membangunkan perniagaan berbanding dengan kumpulan pekerja yang sedang melihat apa yang syarikat boleh bagi kepada mereka apabila mereka bekerja, secara mentalitinya saya fikir majikan-majikan yang datang daripada pelabur asing, terutama daripada Jepun yang menekankan kepada disiplin bekerja kuat, pelabur daripada China yang juga menekankan disiplin pada bekerja kuat, dan Eropah yang menekankan kepada disiplin profesionalism, akan melihat kita kurang kompeten. Ini kena kaji tuan-tuan. Saya tak boleh, ini hanya satu pandangan. Saya akan lihat dan saya akan kongsi dengan saudara untuk membaca lebih banyak jurnal. Jurnal maksudnya saya akan cari jurnal-jurnal yang ditulis oleh mereka, yang sama ada mereka menulis dalam jurnal antarabangsa ataupun dalam kajian PhD mereka mengenai fenomena apa yang dipanggil sebagai working syndrome di Malaysia. Sama ada inikah faktor yang menyebabkan salah satu sebab pelabur asing keluar daripada Malaysia selain daripada faktor politik. Kerana kita lihat dalam tempoh selepas Mei pilihan raya tu 2018 hingga sekarang kita ada 30 bulan. Pelabur agak takut untuk berada di negara ini kerana setiap kali kerajaan bertukar, polisi mereka terhadap pelabur juga bertukar. Berarti pelabur mula merasakan bahawa sekiranya kita boleh membatalkan projek HSR yang besar dengan Singapura dan membayar pampasan 375 juta ringgit tu, berarti mereka akan melihat bahawa Malaysia mempunyai sikap boleh membatalkan projek berbilion ringgit dan sanggup membayar pampasan. Ini menjadikan banyak syarikat akan menganggap bahawa sebarang bentuk tanda tangan ataupun pemerolehan projek di Malaysia masih lagi dianggap tidak selamat apabila bertukar kerajaan. Ini antara benda yang kita lihat, kerana laporan hari ini yang terkini saya baca, saya pun gaul kepala je lah memikirkan 68% tuan-tuan, dan apakah kita tidak kompeten. Kalau berbanding Singapura tu saya tak begitu terkejut tuan-tuan, kerana Singapura sentiasa di hadapan kita dari segi FDI ni. Tetapi apabila kita berada jauh di belakang Vietnam, kita berada sangat jauh, kerana Vietnam hanya mengalami kemuncupan 10% saja, kita 68%, berbanding Thailand 50%. Filipin yang kita anggap sebagai negara koboi, orang pernah menganggap Filipin negara koboi di bawah pimpinan Duterte, tetapi dia hanya mengalami 29% saja kemerosotan FDI. Berarti kita merenung negara kita. Di semua negara yang dibandingkan ni saya dah pernah berjalan dan pernah berada di sana tuan-tuan. Saya sedang berfikir bahawa apa teruknya negara kita kalau kita nak bandingkan potensi pelaburan berbanding Filipin, berbanding Vietnam, berbanding Indonesia dan berbanding Thailand. Saya akui bahawa dalam beberapa bentuk infrastruktur dan juga kualiti pendidikan tinggi kita memang sedikit di belakang Singapura, tetapi sukar untuk menerima hakikat bahawa kita jauh di belakang Vietnam, kita jauh di belakang Filipin. Ini bukan saya, kalau ada orang Filipin menonton, saya tak ada niat untuk mengkritik Filipina, tapi saya sedang membandingkan Malaysia dan Filipina. Bagaimana Filipina, sebuah negara dengan kadar kemiskinan yang tinggi, literasi yang sangat tinggi, keciciran infrastruktur juga sangat tinggi, tetapi
Hari ini mereka jauh meninggalkan kita lebih 2 kali ganda sebab dia 30%. Dia menguncup 29%, kita menguncup 68%. Itu angka yang agak menakutkan. Itu saja yang saya boleh share dengan saudara untuk saya tidaklah menyalahkan sesiapa, ini hanya perkongsian kerana saudara tahu bahawa setiap kali kita buka sesi garasi, kita akan berkongsi maklumat-maklumat yang untuk kita ambil fikir, ambil renung. Saya suka meminjam kata-kata orang tabligh, ambil fikir kerana fikirlah yang akan menentukan cara kita bertindak. Jadi kita berkongsi saja benda ini, tanpa perlu nak menyalahkan sesiapa, kerana menyalahkan A pun akibatnya juga kepada kita. Menyalahkan B dalam politik akibatnya juga adalah kepada kita. Terutama apabila saya kata kepada saudara bahawa setiap kali saya melihat jalanan dan melihat anak-anak muda menjadi pengantar makanan, rider, ataupun saya pergi pada juruwang dan setiap kali kalau kaunter tak begitu sibuk dan saya bertanya, mereka adalah lulusan diploma, sebahagian daripada mereka adalah ijazah. Saya menerima ramai helper-helper saya ni adalah pemegang diploma, saudara, jangan main-main. Mereka adalah pemegang diploma dan hanya bekerja, tapi saya habiskan banyak masa dengan mereka untuk memastikan bahawa sekurang-kurangnya anda masuk ke garasi sebagai universiti yang kedua, anda belajar banyak benda. Apa saja yang saya tahu saya akan ajar, saya akan berbual sampai 4-5 pagi, tuan-tuan. Kerana saya fikir kata kemungkinan impian mereka untuk bekerja dalam terma tahun-tahun saya keluar daripada universiti dengan harapan kita menjadi kumpulan profesional setelah kita mendapat segulung ijazah atau diploma adalah period yang sudah pun berakhir, di mana selepas ini apa yang disebut sebagai gig ekonomi, anak-anak kita yang berijazah pun akan tidak mempunyai tempat dalam pertubuhan pekerjaan. Jadi orang ramai kena pergi pada gig ekonomi, dan gig ekonomi sesuatu yang tak pernah diajar, benda baru untuk negara kita. Di universiti tak ajar gig ekonomi. Gig ekonomi bukanlah perbualan di kedai-kedai kopi. Gig ekonomi bukanlah perbualan di rumah antara ayah dan anak. Dan gig ekonomi adalah perkara baru untuk membolehkan anak kita menjadikan dirinya sebagai satu institusi. Seperti anak kita inilah pemilik perniagaan, anak kita inilah aset dalam perniagaan, dialah sumber perniagaan, dialah yang menguruskan perniagaan sendiri dalam gig ekonomi. Adalah benda baru, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, ini saya bercakap secara terbuka, hati ke hati pada tahun-tahun 80-an. Kita kata anak Cina kalau tak lulus sekolah pun dia memiliki bengkel, dia memiliki perniagaan, mereka memiliki kedai, mereka memiliki kedai pomen dan macam-macam. Dan apabila anak Melayu pulang dengan dari universiti pun, pendapatan mereka jauh lebih rendah daripada pendapatan anak-anak Cina yang meneruskan perniagaan warisan keluarga. Itu adalah fenomena pada tahun yang kita alami pada tahun 80-an dan 90-an. Tapi kemudian apabila ekonomi berkembang, kita berbangga kerana ramai orang Melayu kemudiannya menjadi usahawan, menjadi kontraktor, menjadi pekerja yang berjaya. Dan kita tahu bahawa corporate leader JLC, JLIC hampir 99% dipelopori dan juga diketuai oleh orang-orang korporat Melayu ni. Tapi saya fikir keadaan itu mungkin berjungkir balik, di mana kita akan terpaksa menemui jawatan yang kita tawarkan. Macam saya tawarkan jawatan helper itu saja. Tetapi yang datang kepada yang memohon ni semua adalah graduan. Berarti kadang-kadang kalau kita tak ambil, kebanyakan mereka adalah orang yang memerlukan wang untuk sara diri dan sara keluarga, kerana ada yang dah graduate 1 sem yang lalu, ada yang dah graduate setahun. Jadi saya fikir kata itu kisah 3 atau 4 orang je helper yang bekerja dengan saya ni. Tapi bagaimana yang beribu-ribu lagi, tuan-tuan, yang graduate dalam bidang yang berkualiti, sains sukan, akaun pun ada yang bekerja sebagai helper, tuan-tuan, lipat baju, keluarkan baju dari guni, pilih dan susun. Jadi malam kita terpaksa memberi gambaran bahawa belajar sesuatu daripada perniagaan digital ni, kerana akhirnya gig ekonomi yang besar akan datang dalam perniagaan digital. Tetapi sayangnya perniagaan digital adalah sesuatu yang langsung mereka tak pelajari ketika mereka belajar di universiti, dan tidak pernah pun kita melihat satu fenomena pendidikan ataupun fenomena sosial dalam mendidik anak-anak mengenai mengajar anak-anak kita gig ekonomi, bahawa saudara bekerja, bahawa saudaralah syarikat itu, bahawa saudaralah pekerja itu, bahawa saudaralah sumber manusia itu, bahawa saudaralah pengurus itu, bahawa saudaralah yang mencipta keuntungan dan kerugian itu. Jadi itu saja saya buka ini, berkongsi dengan saudara berita yang menyedihkanlah bila kita kehilangan, kita menjadi negara yang paling merosot antara 5 negara yang dianggap big fighter dalam ASEAN. Kalau Asia saya tak tahulah dah jatuh berudum ke mana dah tu.
dalam ASEAN sendiri kita ketinggalan di belakang 4 negara saingan terdekat, dan ini memberikan kita pengajaran apa lagi yang perlu boleh kita tawarkan kepada pelabur asing. Itu saja. Sementara Kementerian Kesihatan dah keluarkan jadual, dan saya fikir kata dalam bulan-bulan yang akan mendatang politik akan lebih tegang, kerana kita tak mungkin boleh mengadakan pilihan raya kita tak boleh membubarkan Dewan pada 2 hari bulan Ogos apabila darurat ditamatkan. Kalau mengikut jadual suntikan yang ada sekarang ni, sekitar 13.5 juta rakyat Malaysia saja yang sempat disuntik pada 175,000 suntikan sehari. Jadi sukar tu. Lagi konflik politik dan lagi merudum kita punya potensi menerima pelabur asing tu. Okey, tak ada apa soalan. Kita ada berapa view mana ni? Tak mungkin. Ada orang tanya mengenai melaksanakan dasar properti seperti mana yang dilaburkan banyak oleh Johor, iaitu membangunkan tanah tambak dan kemudiannya menjual rumah kepada warga asing. Saya tak membantu pertumbuhan ekonomi kita. Dia hanya mengayakan pihak bank dan kemudiannya dia akan membolehkan pemilikan hartanah berkualiti tinggi oleh pemilik negara asing. Walaupun inilah antara yang pelaburan utama yang Australia dan juga New Zealand lakukan, tetapi mereka berada dalam demografi yang berbeza. Sekiranya kita membuat pelaburan yang sedemikian, kita akan menjadikan semua pemaju akan menumpukan kepada projek-projek mewah, dan tak ada orang nak buat rumah kos rendah apabila saudara membelanjakan wang yang begitu banyak. Dan akhirnya kita akan kembali dengan melihat pendatang asing akan memiliki aset berkualiti tinggi di negara kita, dan kemudian menjana wang daripada aset tersebut dengan menjadikannya sebagai sewaan ataupun jualan semula. Tetapi paling penting adalah rumah-rumah yang tak boleh dibina untuk golongan pendapatan rendah. Saya ingatkan pada saudara bahawa hartanah adalah pelaburan yang paling berisiko. Tak ada siapa pun nak masuk dalam pelaburan hartanah dalam tempoh 3 atau 4 tahun lepas COVID-19 ni, kerana daya beli rumah melemah sejak tahun 2015. Apabila saudara pun tahu bahawa Prima, projek yang dia buat oleh kerajaan gagal kerana walaupun rumahnya murah, bank tak mahu memberi pinjaman kerana bank melihat kegoyangan ekonomi itu. Berarti katalah saudara dah bekerja 4 tahun, 5 tahun, sudah pun mendapat taraf pekerja tetap, tetapi bank masih lagi takut untuk membuat pinjaman kadar risiko tinggi kerana bank mempunyai gambaran bahawa syarikat-syarikat yang ada mungkin saja tumbang pada bila-bila masa berdasarkan kepada ketidakstabilan ekonomi. Saya fikir kata sukar nak melaksanakan investment hartanah kerana satu, kita pun tak suka EIA ataupun laporan alam sekitar dan kesan yang ada dalam alam sekitar apabila kita menambak laut. Saudara pun tahu bagaimana penambakan yang dibuat bila pengerang nak dibuka, timbul sentimen sama ada kita nak pengerang tu ataupun kita nak nelayan kita turun mencari hasil laut. Apabila kes Teluk Ramunia, orang Johor yang ada di sini tahu perasaan saudara tentang kes Teluk Ramunia. Di Pulau Pinang masih belum selesai lagi tambak tanah yang menyebabkan nelayan kehilangan punca rezeki. Kita boleh saja menganggap bahawa yang ada sekarang 120 atau 130 ribu nelayan ni, kalau mengikut data Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia ni dan Persatuan Nelayan Malaysia ni, kita boleh kata yang mereka boleh dihapuskan. Tetapi saudara, kita menjadi negara yang terus mengimport ikan daripada luar dan menjadikan tukaran asing tinggi bagi mendapatkan bekalan ikan daripada negara luar, terutama ikan daripada Thailand, Indonesia dan juga daripada China pun bukanlah amalan yang sihat, kerana kita akan menghantar keluar berbilion-bilion lagi ringgit kepada ekspor apabila projek-projek yang menambak laut menutup pintu rezeki dan akhirnya memusnahkan aqua ataupun sistem ekonomi negara kita, dan akhirnya melupuskan ikan daripada zon perairan kita. Saya tak fikir kata itu adalah jalan keluar yang tepat pada masa ini. Sebab kalau saudara tengok projek Forest City di Johor pun, secara moral dan secara patriotism pun kita rasa kita tak nak melihat bagaimana orang datang membeli rumah berjuta-juta di negara kita dan memiliki zon kehidupan yang mewah, yang kemudiannya apabila orang datang, orang mengatakan ini adalah China, China di Malaysia, sebuah wilayah China di Malaysia. Dan kita tak mahu pula besok kita buka lagi dan apabila dibeli oleh pelabur-pelabur kaya di Singapura, kita kata mini Singapore in Malaysia. Sedangkan kita terus melihat orang miskin di kampung air di Sabah, orang miskin di tempatan-tempatan di Sarawak, orang miskin di Baling, orang miskin di Sek, orang miskin di Kelantan, Terengganu, di Johor. Saya fikir dia moralnya kita tak mahu dia berlaku. Itu je saya punya jawapan mengenai soalan tadi.